tubuh badan Nabi, tapi bagaimana cara Allah Ta'ala bekalkan oksigen kepada Nabi, Allah Alam. Sebagai sifat manusia biasa, Nabi belum dapat. Tapi bagaimana proses Allah Ta'ala hantar oksigen? Allah Ta'ala hantar makanan dalam perut anak, dalam perut ibu, anak dalam perut ibu, pentara nak fikir anak punya hebat. Masuk mau makan, tapi sampai dalam perut anak, tak masuk ke mulut. Berak pergi mana, kencing pergi mana. Kan? Tang tu pun tak sampai fikir dah. Hebatnya kebesaran Allahu Akbar. Hak tu hak tiap-tiap orang jadi manusia kan. Nak jadi manusia kena lalui proses tu. Kalau yang tu hang boleh terima, esok akhirat lagi yang lebih hang boleh terima. Itulah proses bagaimana kita nak mendekatkan kita supaya kita mengaku keagungan Allah, kebesaran Allah. Yang kita bahasa, ya Allah, aku terlalu kerdil ya Allah, aku terlalu jahil ya Allah, aku terlalu segala-galanya kurang dan lemah ya Allah. Hak tu yang kita nak bawa sama-sama. Itu gunanya kita mengaji. Kita nak tarik segala apa yang ada pada Allah. Dia besar, kita pandang kita kecil, baru boleh kita rasa hina di depan Allah. Tapi kalau kita rasa besar di depan Allah dengan apa yang kita ada, kita nampak Allah tak ada kecil habis. Maka sembahyang kita tak sampai ke mana. Sedekah jariah kita tak sampai ke mana. Kan? Kualiti amalan kita tak sampai ke mana. Sebab kita tidak nampak kebesaran dan keagungan Allah dalam apa yang ada dan diri kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu tidak akan kamu tengok. Kalau melihat kepada yang tu lah, pada saya lah, tiap-tiap tahun yang kita ada buat Isra' dan Mi'raj ni, kalau kita akan betul-betul Allahu Akbar, kecilnya aku ya Allah. Ustaz, Ya, ulang balik soalan. Okey, baik. Bila sebut keajaiban Allah, yang ada ajaib ni pada manusia je. Pada Allah tidak ada ajaib. Tak ada ajaib. Allah Ta'ala boleh buat segala-galanya, kun fayakun. Tidak ada istilah ajaib bagi Allah. Yang ada istilah ajaib ni adalah bagaimana hamba melihat kebesaran Allah. Kan kalau kita mengaji kan, apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Kenapa kita sebut subhanallah? Pertamanya kita nak menyebut tentang kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab terlampau banyak perkara yang Allah Ta'ala buat yang manusia tak boleh buat tiru sebagai Allah. Tak sama. Bicara tak my observe saya belajar. Okey, tak apa melawak dah. Nah, sebab itulah bila kita tengok kehebatan kebesaran Allah, buat benda yang kita nampak pelik tak boleh, mampu manusia buat mana-mana buat tak boleh, maka lahirlah kesedaran pada kita. Itulah kelemahan yang ada pada hamba dan kehebatan kepada Allah. Dan situlah datangnya tanzihullah, kita menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan. Setiap makhluk yang ada sifat kurang tak akan boleh buat sesempurna yang Allah Ta'ala buat. Sebagai contoh kan, siapa yang biasa badannya dioperate, saya tak payah nak dengar nas, sesiapa lah, bila dioperate badannya, sama ada operation tu dalam bentuk jahitan dijahit atau dibentuk di plaster, maka selepas operate dia tidak akan jadi rata macam asal. Tak akan jadi rata macam asal. Mungkinlah kot pembelian plastik hak yang di muka tu ada special sikit kot kan, nampak macam tak ada, cara macam mana buat tak tahu lah kan. Tapi kalau di bahagian mana-mana bahagian di badan kita, kalau ada biasa buat operation, dia tidak akan rata macam asal macam Allah Ta'ala buat. Dah tak sama dah. Pasal apa? Biasa kena operate tahu lah. Bila kita macam ni, kita punya perut kita kan, bila operate jadi tenggelam bawah ni naik ke atas, atau yang ni ke atas ni naik bawah, atau bukan berlaku rendah, kesan tu ada. Kesan tu tak usah lagi cari kata apa, sabun dah ke minyak apa nak sapu, memang payah nak dia nak kan, payah. Tapi dia boleh baik macam tu pun jadilah. Pasal apa? Kalau lepas operate dia tak macam tu, yang tu sabar-sabarlah menunggu waktu baik. Jadi pada saya insya-Allah ada lebih kurang dalam 3-8 minit lagi. Kalau ada soal jawab, boleh insya-Allah kita jawab. Dan apa yang penting pada saya hari ini,
pengajian kita agak mencabar minda. Dan oleh kerana tuan guru kita ada di sini, saya lagi kalau kata nak tanya hak saya ajak kat dia boleh ke? Kalau dia tak mahu pun tak payah. Nak jawab kan? Walau macam apa, saya minta maaf banyak-banyak di atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada saya. Dan insya-Allah jika ada penerangan yang lebih jelas saya dapat daripada mana-mana guru nanti, saya akan selit lagi dalam kuliah ini. Dan walaupun kuliah kita sebulan sekali, tuan-tuan dan puan duduk saya dengan saya lebih kurang 1 jam setengah atau 2 jam, insya-Allah limpah kurnia ilmu Allah Ta'ala, keberkatan belajar dan keampunan Allah kita amal-amal kita harapkan insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tidak ada pengumuman lebih kasih kita.